Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita teruskan lagi PDPR kita dengan tajuk baru iaitu sifat bahan ataupun unit 8 iaitu tajuk bahan. Okey, kita akan masuk sifat-sifat bahan sifat-sifat bahan mengikut jenis sumber. Okey, ini adalah dalam buku teks. Okey, unit 8 iaitu tajuk bahan. Okey, kita tengok dialog ni. Ibu, mengapakah barang-barang yang dijual di kedai ini berlainan jenis? Okey, di dalam kedai ni ada pelbagai jenis barang yang telah dijual. Okey, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang mengikut jenis. Okey, jenis-jenis bahanlah, sumber. Okey. Barang-barang ini dibuat daripada bahan yang berbeza. Okey, kata ibu dia. Okey. Jadi kat sini kita tengok barang-barang ni dibuat daripada bahan-bahan yang berbeza lah. Okey, ni mungkin dibuat daripada kayu. Okey, ni dibuat daripada plastik. Okey. Okey, barang-barang dalam situasi di atas diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Mengapa? Okey, mengapa setiap bahan? Okey, mengapa dalam kehidupan kita gunakan bahan-bahan mengikut jenis-jenis yang berbeza? Okey, kenapa kita guna? Contohnya, mengapa kita gunakan kuali diperbuat daripada logam? Kenapa kita tak gunakan kayu? Okey, jadi setiap bahan yang kita gunakan mempunyai kepentingan tersendirilah ataupun fungsi-fungsi yang tersendiri. Okey, jadi ini kita masuk topik. Okey, jadi kita tengok sini sumber asas bahan. Okey, kita nak kenal pasti. Okey, daripada bahan-bahan ni daripada mana dia diperbuat. Okey, daripada sumber mana dia dihasilkan. Okey. Terdapat pelbagai objek yang digunakan dalam kehidupan harian kita. Okey, objek tersebut diperbuat daripada pelbagai sumber asas. Okey, sumber asas. Okey, seperti tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Okey. Okey, ada 4 sumber asas. Okey, 4 sumber asas. Okey, seperti yang cikgu terangkan ni iaitu tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Okey, jadi bahan-bahan yang ataupun objek-objek di sekeliling kita ni diperbuat daripada sumber asas 4 ini. Okey, antara tumbuhan ataupun haiwan ataupun petroleum ataupun batuan. Contohnya meja. Meja daripada sumber asas mana? Sama ada dia tumbuhan, haiwan, petroleum atau batuan. Okey, jadi setiap objek yang kita gunakan di rumah mempunyai sumber asas. Dia mempunyai sumber asas dari mana dia dihasilkan. Okey. Jadi kita kena kenal pasti. Pertama sekali, sebelum kita tahu objek-objek ini, kita kenal pasti objek-objek ini, kita perlu kenal pasti sumber asas. Okey, sumber asas. Okey, sumber asas ini adalah sumber utama dia. Okey, sumber utama dia. Okey, contohnya kat sini. Okey, sumber asas tumbuhan. Okey, tumbuhan. Yang pertama tumbuhan. Okey, tumbuhan ni sumber asas dia apa? Okey, sumber asas tumbuhan ni apa? Pokok getah. Okey, daripada pokok getah, daripada pokok balak, daripada pokok kapas. Okey, ni contoh 3 pokok lah. Okey, sumber asas tumbuh-tumbuhan daripada pokok getah, daripada pokok balak, daripada pokok kapas. Okey, ini adalah sumber asas dia. Okey, sumber asas tumbuhan pokok getah, sumber asas tumbuhan pokok balak dan sumber asas tumbuhan pokok kapas. Okey, jadi daripada pokok getah ni, sumber asas pokok getah ni, okey, apa bahan yang kita boleh buat? Okey, apa bahan yang kita boleh keluarkan daripada pokok getah ni? Okey, dia adalah getah. Okey, bahannya adalah getah. Okey, daripada getah ni, apakah getah yang kita dah proses daripada pokok ni, apa pula objek yang kita dapat hasilkan daripada bahan getah ni? Okey, tayar, sarung tangan, pemadam, okey, macam-macam lagi. Getah, gelang getah, getah yang kita ikat tempe tu. Okey, apa lagi dibuat pada getah?
Okey, banyak lagi barang-barang pipe, getah pipe, okey, ataupun banyaklah daripada bahan getah ni kita boleh hasilkan objek. Okey, daripada bahan getah ni kita boleh hasilkan objek. Okey, jadi murid kena pasti sumber asas, bahan dan objek berbeza. Pertama, sumber asas daripada pokok getah, pokok balak, pokok kapas. Okey, daripada pokok getah ni apa bahan yang kita boleh buat daripada pokok getah ni? Okey, getah lah. Okey, getah. Okey, apa yang diperbuat daripada bahan yang boleh dibuat daripada pokok balak? Kayu. Okey, kayu ni belum jadi objek lagi, masih bahan lagi. Okey, apakah bahan yang diperbuat yang kita boleh buat daripada pokok kapas ni? Okey, kapas. Okey. Kayu, kapas. Okey. Kemudian bila dah dapat bahan-bahan ni telah dikeluarkan daripada pokok-pokok ni tersebut ni, okey, barulah boleh hasilkan objek. Okey, contoh kayu, apa objek bahan daripada kayu ni apa yang kita boleh hasilkan objeknya? Okey, almari kayu, kerusi kayu. Okey, daripada kapas tu apa objek yang kita boleh buat? Daripada bahan kapas tu, okey, baju, tuala, okey, macam-macam lagi. Okey. Selain daripada baju tuala ada lagi yang kita boleh hasilkan objek daripada bahan kapas. Okey, kemudian kita tengok yang kedua adalah sumber asas haiwan. Okey, haiwan. Okey, sumber asas haiwan biri-biri. Okey, daripada kambing biri-biri. Okey, daripada lembu, daripada ulat sutera. Okey, contoh sumber asas haiwan biri-biri. Sumber asas dia adalah daripada biri-biri. Okey, daripada biri-biri apa bahan yang kita boleh hasilkan daripada biri-biri? Adalah bulu biri-biri ni. Okey, bulu biri-biri ni adalah bahannya. Okey, jadi daripada bulu biri-biri ni, bahan bulu biri-biri ni, apa yang kita boleh hasilkan objeknya? Okey, topi, bulu dan sweater ataupun baju panas lah. Okey, kemudian daripada lembu ni, kulit dia. Okey, bahannya adalah kulit. Okey, kulit dia. Okey, kulit lembu ni kita nak buat apa objeknya? Okey, kita proses jadi kasut kulit dan sofa kulit. Okey, kemudian ulat sutera. Okey, ulat sutera ni, daripada ulat sutera apa yang bahan yang daripada ulat sutera kita boleh keluarkan? Okey, kokon sutera lah. Kemudian kokon sutera ni, bahan kokon sutera ni kita boleh hasilkan apa? Objek dia. Okey, tali leher dan kain sutera. Okey, jadi kita kena pasti sumber asas, bahan. Okey, sumber asas kita kena pasti pertama sekali sumber asas. Yang kedua bahan. Daripada sumber asas tu apa bahan yang kita dapat. Kemudian barulah terciptanya objek lah. Manusia akan buat objek lah daripada bahan tersebut. Okey, kemudian yang ketiga adalah sumber asas. Kita ada 4 petroleum. Okey, petroleum ni adalah minyak lah. Okey, sumber asas petroleum minyak. Okey, jadi minyak ni, daripada minyak ni apa bahan yang kita dapat keluarkan daripada minyak ni? Okey, jadi kita akan keluarkan plastik lah. Okey, plastik dan kain sintetik. Okey, plastik ni apa objek yang kita boleh buat? Dia belum proses lagi ni. Masih dalam bentuk kecil-kecil ni kan. Saiz yang kecil-kecil ni belum jadi objek lagi. Okey, daripada plastik ni kita proses, manusia proses jadilah objek plastik dan botol plastik. Banyak lagi yang dibuat daripada plastik. Okey. Daripada kain sintetik ni, bahan kain sintetik ni apa kita boleh buat? Okey, objek yang kita boleh hasilkan, manusia akan buat objek baju, hujan dan kemah. Okey, apa itu petroleum? Info sains Petroleum ialah minyak berwarna hitam yang diperolehi dari dalam tanah untuk dijadikan petrol dan bahan-bahan lain. Maknanya daripada laut lah. Okey, dalam tanah tu petroleum tu kita gali lah. Cari gali petroleum yang biasa kat rapid tu kan. Kat dalam laut tengah, kat tepi-tepi, kat laut yang kita nampak. Rapid lampu-lampu terang, tu dalam tanah tu dia gali untuk dapatkan minyak tu, minyak hitam ni. Okey, petroleum itu terbentuk daripada hidupan yang telah mati. Maknanya daripada mana petroleum itu boleh terhasil? Daripada hidupan yang telah mati berjuta-juta tahun dahululah. Okey, jadi minyak
petroleum ni adalah cari gali lah. Kita gali dia dalam tanah untuk dapatkan sumber asas petroleum ni. Okey, kemudian yang keempat adalah sumber asas batuan. Okey, sumber asas batuan ni daripada mana? Daripada logam dan tanah. Okey, bahan yang akan dihasilkan daripada sumber asas batuan logam ni, kita akan keluarkan bahan emas, kuprum. Okey, belum jadi objek lagi. Okey, manusia buat objek jadi rantai emas. Okey, manusia buat emas ni dihasilkan rantai. Okey, dihasilkan gelang. Okey, barang pewter ni, duit shilling. Okey, itu adalah emas dan kuprum lah. Dia akan kuprum kita hasilkan barang pewter lah. Duit shilling. Okey, rantai emas ni, rantai emas, gelang emas, cincin emas. Okey, yang boleh kita hasilkan objeknya. Okey, kemudian tanah. Okey, sumber asas tanah. Okey, sumber asas tanah ni bahannya kita boleh keluarkan bahan tanah liat lah. Tanah liat dan pasir ni, apa yang kita boleh buat daripada bahan tanah liat dan pasir ni? Manusia akan buat mangkuk seramik, batu bata. Okey, kalau pasir ni cermin. Cermin yang kita tengok muka kita hari-hari tu, dibuat daripada pasir. Bahannya adalah pasir. Okey, botol kaca yang kita gunakan buat sos lah, apa benda tu? Botol sos tu, botol kicap. Okey, bahannya dia buat daripada pasir. Okey, objeknya adalah botol kaca dan cermin. Okey. Okey, apakah contoh objek lain yang dihasilkan daripada sumber asas tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan? Jelaskan ciri-ciri bahan bagi objek yang kamu nyatakan tersebut. Okey, jadi ciri-ciri dia ada ciri-ciri dia. Objek-objek yang dibuat daripada sumber asas yang 4 tadi saya sebut, dia ada ciri-ciri yang tersendirilah. Okey. Okey, saya simpulkan kat sini. Okey, kena pasti sumber asas bahan adalah tumbuhan, batuan, petroleum. Okey, sumber asas bahan adalah daripada tumbuhan, batuan dan petroleum. Okey, daripada tumbuhan ni kita bahannya adalah kayu. Okey, kayu, kapas dan getah. Okey, itu adalah bahannya. Okey, daripada kayu kita hasilkan objek dia, meja, baju, tayar. Okey, ini adalah jadi murid kena pasti ini adalah bahan. Okey, ini adalah bahan. Okey, ini adalah objek. Okey, kena pasti. Okey, ini adalah sumber asas lah. Tumbuhan, batuan, petroleum ada sumber asas. Okey, sama juga yang ini. Ini adalah bahan, ini adalah objek. Okey, ini adalah bahan dan ini adalah objek. Okey, jadi kena pasti. Okey, yang ini adalah sumber asas. Okey. Ini dalam bentuk inilah peta rantaian lah. Jadi murid nampak lah kat sini. Okey, ini dia cakap 3 je. Sebenarnya ada 4 kan. Haiwan satu lagi. Okey, kemudian yang ini haiwan. Okey, ni haiwan, dia tertinggal satu. Haiwan. Okey, haiwan adalah sumber asas. Okey, sumber. Sumber asas dia lah haiwan. Okey, sumber asas dia haiwan. Okey, ni haiwan ni bibiri lembu. Okey, sumber asas dengan ulat sutera. Ni sumber asas. Okey, bahan dia adalah bulu lah. Bulu bibiri ni bulu dia lah. Okey, daripada bulu ni, okey, ni bulu. Bulu dia tak tulis kat sini. Okey, bulu adalah bahan dia. Okey, kalau yang ni kokuna sutera. Okey, kokuna sutera adalah bahan dia. Okey. Kalau lembu, kulit. Kulit adalah ni kulit adalah bahan. Okey, jadi daripada bulu apa yang kita boleh hasilkan? Objek dia. Okey, benang, bulu dan baju panas. Okey, daripada kokuna sutera ni, okey, Ailio sutera lah. Ulat lah tu. Dia punya Ailio dia akan dapat hasilkan benang lah.
dia akan benang sutera dan selendang sutera. Okey. Okey, daripada kulit lembu ni kita boleh hasilkan beg tangan, kasut. Okey, ni adalah objek dia. Ni bahan. Okey, jadi murid kena pasti bahan, sumber asas, bahan dan objek. Dia benda yang berbeza. Okey, ini. Ni saya dah simpulkan lagi supaya murid lebih jelas. Okey, sumber asas. Okey, yang ini. Okey, ni sumber asas. Okey, ni sumber asas dia adalah daripada tumbuhan iaitu pokok balak, pokok kapas, pokok getah. Okey, bahan dia pokok balak, bahan dia adalah kayu. Okey, kayu ni kita nak buat apa? Objek dia adalah meja dan almari. Okey. Kemudian pokok kapas, okey, sumber asas dia lah. Okey, bahan dia daripada sumber pokok kapas ni, sumber asas dia ni kita nak ambil apa daripada pokok tu? Okey, kapas. Bahannya adalah kapas. Okey, kapas kita boleh buat baju, kita buat stokin. Okey, kemudian pokok getah, bahannya yang kita gunakan daripada pokok getah, getah dia lah. Okey, bahannya getah. Okey, objek dia adalah tayar dan sarung tangan. Okey, kemudian haiwan pula. Sumber asas haiwan iaitu burung unta, ulat sutera, berbiri, lagi ular kan, kulit ular. Okey, ular. Okey, ular tu kita ambil kulit dia lah. Burung unta kita ambil kulit. Ulat sutera ambil benang sutera. Okey, bibiri kita ambil bulu. Okey. Okey, jadi daripada kulit ni, contoh burung unta kita ambil kulit ataupun ular kat sini kita ambil kulit dia. Kulit dia kita boleh buat apa? Kasut. Okey, daripada bahan kulit tu kita hasilkan objek kasut, beg tangan, tali pinggang, beg duit. Okey. Ulat sutera tu daripada bahannya kita ambil, daripada ulat sutera kita ambil bahannya adalah benang lah, benang sutera lah. Okey, ataupun kokunan sutera yang tadi saya terangkan dalam buku teks. Okey, daripada benang sutera ni kita boleh hasilkan selendang sutera, baju kurung sutera. Okey, bibiri. Bibiri ni kita ambil bulu dia. Bahannya bulu lah. Okey, objek yang kita boleh hasilkan daripada bulu ni, baju, panas, selimut. Okey. Kemudian batuan. Okey, batuan sumber asas dia, sumber asas batuan logam dan tanah. Okey, logam kita boleh hasilkan timah, emas, kuprum. Okey, jadi barang-barang lah, barang-barang perhiasan dan barang-barang kemas objek dia yang kita boleh hasilkan. Okey, tanah. Okey, tanah bahannya adalah tanah liat. Kita ambil bahan yang kita ambil daripada sumber asas ni, kita ambil tanah liat, batu kerikil, pasir. Apa yang kita boleh buat? Okey, tembikar, cermin kaca, cermin muka kan. Okey, sumber asas petroleum, pelantar minyak. Okey. Daripada pelantar minyak ni kita boleh buat apa? Okey, plastik lah, pelet plastik, kain sintetik. Okey, bahan dia adalah pelet, plastik dan kain sintetik. Okey, pelet plastik ni kita boleh buat objek, baldi dan barang mainan. Okey, kain sintetik. Okey, daripada bahan kain sintetik ni kita boleh hasilkan objek payung, kemah dan baju hujan. Okey, saya harap murid faham. Okey, dapat bezakan sumber asas, bahan dan objek. Ada 3 kat situ. Okey, kemudian saya akan beri, setelah murid-murid dengar video ni, murid-murid akan jalankan tugasan iaitu saya nak murid hasilkan satu buku mini tentang bahan-bahan mengikut sumber. Okey, bahan-bahan mengikut sumber. Contohnya, cikgu nak murid-murid cari gambar-gambar objek dan kelaskan ikut bahan-bahan dia. Okey, contohnya, okey, sumber asas dia tumbuhan. Okey, pokok. Okey, daripada pokok kayu balak. Okey, tulis pokok kayu balak. Okey, ambil pokok daripada majalah ke ataupun internet, cari pokok kayu balak. Okey, daripada gambar pokok kayu balak tu apa yang boleh kita hasilkan daripada pokok kayu balak? Okey, contohnya meja, kerusi. Cari gambar meja, kerusi. Saya nak gambar. Okey, tulis nama bahan-bahan tersebut. Okey, untuk tugasan yang pertama ni saya bagi tempoh seminggu lah cari bahan-bahannya. Okey, mesti ada 4 sumber. Okey, 4 sumber. Okey, 4 sumber asas. Yang inilah tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Okey, jadi dalam buku scrap mini tu ada 4 tajuk besar lah. Tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Okey, kemudian bila dah letak 4 tajuk tu, sumber asas tu,
murid-murid boleh letaklah bahan apa. Contoh apa bahan dia? Kayu balak. Okey, daripada tumbuhan tu kayu balak. Lagi selain pada kayu balak, apa tadi saya ceritakan? Okey, awak berpandukan saya punya video ni lah. Yang tadi ni. Okey, kayu balak, pokok kapas. Okey, carilah pokok kapas dalam internet gambar. Okey. Pokok getah. Okey, kemudian dah cari. Kalau dah tampal gambar tu, murid-murid boleh buat dalam bentuk ikut kreativiti masing-masing. Nak buat dalam bentuk apa ni? Satu muka surat ke ataupun 2 muka surat ke, ikut sumber asas ke, mesti ada ikut sumber asasnya. Kalau tumbuhan saja, haiwan saja. Okey, contohnya bahan dia kayu. Okey, tengah-tengah awak letaklah pokok kayu balak. Lepas tu buat cabang apa objek yang dapat daripada pokok kayu balak tu. Meja, ambil gambar meja, tampal. Okey, tampal lah. Nak buat dalam peta apa ni, awan pun boleh gambar tersebut. Okey, tengah-tengah bahan, kemudian buatlah peta awan tu, peta buih kan. Okey, peta buih tu masukkanlah, tampallah gambar meja, kerusi, apa kayu yang lagi, objek yang kita buat pada kayu. Pensel, okey, almari. Okey, carilah gambar-gambar tu. Okey, kemudian kapas. Cari baju ke stokin. Ni memang kena gunakan gambar dalam internet. Okey, saya bagi tempoh masa seminggu lah murid-murid buat. Buku mini tu tak perlu besar lah, separuh kertas A4. Buat kecil-kecil je, comel-comel. Okey, dah siap, awak letakkan dalam buku sains biru lah. Okey, ambil gambar, hantar ke dalam Telegram kalau yang dah siap. Okey, kalau saya bagi tempoh bukan nak siapkan hari ni, buat hari ni. Okey, ini tugasan tempohnya seminggu lah. Okey. Yang kedua, buat latihan diberikan. Nanti saya bagi latihan dan murid berikan. Okey, buku mini ni tampal gambar gambar dalam, carilah gambar-gambar dalam buku ke, majalah ke, surat khabar ke, ataupun internet ke, carilah gambar-gambar objek-objek mengikut bahan. Okey. Seperti saya terangkan dalam tugasan dalam video tadi. Cikgu nak murid hasilkan buku mini tentang objek mengikut bahan-bahan yang diperbuat daripada bahan apa. Macam itulah. Ikut kreativiti masing-masing. Yang penting mengikut sumber asas lah, ada 4. Sumber asas tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Petroleum lah. 4 lah. Tumbuhan, haiwan, batuan, petroleum. Jadi ada 4 tajuk. Lepas tu yang kena tampal adalah ni objek-objek ni. Objek-objek mengikut bahan. Contoh kayu, apa objek dia? Okey, gambar terpulang pada murid-murid nak mengikut jenis, tak semestinya ada dalam ni sahaja. Boleh gunakan selain daripada ni pun boleh cari, tapi mengikut dia lah. Kalau kayu tu almari ke, meja, kerusi, pensel, kan kayu kan. Okey, boleh tambah. Okey, ikut kreativiti. Siapa yang buku mini scrap dia paling cantik, kemas, kreatif, cikgu akan bagi ganjaran lah naik sekolah nanti. Kita naik nanti, cikgu akan bagi ganjaran siapa yang buat yang terbaik lah. Terbaik, kemas, betul, cantik kan, kreatif. Ikut kreativiti masing-masing. Cikgu tak tentukan murid nak pakai kertas warna ke, nak pakai apa ke. Kalau ambil gambar tu dalam internet, jangan besar-besar lah. Ikut saiz lah, sebab kita buat kecil-kecil je lah, mini kan. Jadi buku tu separuh kertas A4. Okey, kertas A4 besar kan, separuh je. Okey, jadi buat yang kecil-kecil je lah. Tak perlu buat besar-besar. Okey, untuk ikut kreativiti. Okey, itu sahaja untuk hari minggu ini. Okey, jadi 2 tugasan ini. Yang buat latihan yang diberikan ni, dah siap, boleh hantar dalam Telegram lah. Okey, yang pertama ni, cikgu bagi tempoh seminggu. Hasilkan buku mini ni. Buku mini tentang objek-objek mengikut bahan lah. Okey, itu sahaja. Kalau tak faham, boleh tanya terus dalam Telegram. Nanti saya akan jawab.
Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.